أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, apa khabar sidang penonton setia? Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bersiaran pada hari ini pagi 5 Rabiul Awal 1443 Hijri bersamaan dengan hari Selasa 12 Oktober. Dan alhamdulillah syukur kita dipertemukan lagi pada pagi ini untuk kita mendiskusikan satu topik yang saya kira cukup menarik dalam pengajian hadis, berita yang mengacaukan. Dan sebagaimana biasa para penonton, kita bawakan ke studio bintang ilmuwan pada pagi ini, tidak lain tidak bukan Al-Fadhil Ustaz Roslan Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? InsyaAllah mudah-mudahan kita semua dalam kesihatan. Amin insyaAllah, mudah-mudahan. Apalagi dalam suasana dah boleh balik kampung. Amin insyaAllah. Jaga ya. Betul, amin insyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita mudah-mudahan. Dan kisahnya Ustaz pada pagi ini kita dalam pengajian hadis berita yang mengacaukan, dan semestinya tidak lengkap perkongsian ataupun majlis kita pada pagi ini seandainya tidak ada soalan daripada para penonton. Jadi untuk itu kita mengalu-alukan kepada para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah yang ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, jangan malu, jangan segan malu bertanya. Sesat jalan hubungi 1800 88 1677 atau paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan anda menerusi laman rasmi Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi anda yang menonton menerusi siaran secara langsung di Facebook Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sama-sama kita sebar luaskan. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan Fadil Ustaz, Ya, baik. Sebagaimana biasa untuk permulaan kisahnya pada pagi ini tentang berita yang mengacaukan. Kedengarannya mungkin sedikit janggal, tetapi untuk mukadimah topik kita nak mendalami dengan lebih lanjut apakah berita yang mengacaukan secara tuntas atau perumusan awal, saya serahkan kepada yang berbahagia Ustaz. Dipersilakan. Okay, terima kasih dari Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Amma ba'd. Apa khabar rekan taulan sahabat handai seluruhnya yang sedang menonton di pagi ini. Mudah-mudahan kita doakan buat mereka dan kita semua. Amin ya Allah. Dalam kerahmatan, keselamatan dan keamanan, kebahagiaan yang berkekalan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bila disebutkan topik tadi, saya pun rasa kacau juga. Allahu akbar, insya-Allah. Sebab topiknya agak, orang kata apa, agak bombastik sikitlah. Ya. Iaitu berita yang mengacaukan. Ya. Apa pun cerita kita pada pagi tuan-tuan ialah sesuatu yang berkait dengan kita dan urusan akhlak beragama kita. Ya. Sebab dalam kehidupan beragama ni kadang-kadang banyak benda kacau. Akhlak kacau, hidup kacau, hati kacau, jiwa kacau. Dan sampai tak kacau ni mengacaulah. Allah. Jiwa kacau, orang boleh bunuh diri, ya. Hati kacau, boleh berbalah bertengkar. Betul. Jadi dalam konteks agama, rupa-rupanya memang Islam bercakap tentang benda-benda mengacaukan ini. Di antaranya saya rasa nas yang kita nak pegang, ya, Anas pada pagi lah, nas daripada Nabi, daripada Bukhari Muslim. Ya. Apa kata Nabi? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Hudzaifah ibn al-Yaman, Nabi sebut, la yadkhulul jannata qattatun. Allah. Tidak akan masuk syurga orang-orang yang mengacau. Bahasa mengacau ni, bahasa kita faham cara mudahlah. Tapi apa mengacau? Ikut hadis ni, orang-orang yang suka adu domba, Ya. yang suka menghasut, yang suka menjadi batu api, yang suka menabur minyak di tempat yang dah panas. Ini merupakan di antara
yang disebut qattat. Ataupun dalam hadis yang lain juga riwayat Bukhari Muslim ialah Nabi bersabda, la yadkhulul jannata namamun. Ia tidak akan syurga orang-orang yang jenis suka membarakan itu batu api tadi, menghasut. Jadi dalam konteks agama, kita mau tidak mahu tuan-tuan puan-puan kena mengambil isu sebab ini isu haram. Isu yang boleh jadikan haram kepada kita berdosa besar. Yang kedua, dia boleh merosakkan fasad kepada manusia. Sebab tu Al-Imam An-Nawawi dia kata apa? Dia kata benda yang sifat qattat ataupun namimah ini ialah naqlu kalam min nasi ba'duhum ila ba'din ala jihatil ifsad. Iaitu kita sebarkan suatu perkataan, satu berita dengan tujuan untuk apa? Merosakkan manusia. Orang dah berbalah 2 orang, ditambah lagi 10 orang yang lain contohnya. Tarik habis semua. Tarik habis orang. Jadi mengacau lah. Jadi menyebabkan, dan berita itu pula berita yang tak betul. Satu kata Al-Imam Ibn Hajar Asqalani, dia kata apa? Al-qattat huwa alladhi yatasamma' bihi min haythu la yu'lam thumma yanqul bima sami'. Dia berita dia tak jelas pun. Tapi dia sebarkan kepada orang lain. Jadi soalan mengasutlah apalagi berita-berita yang memburukkan keadaan. Betul. Dan disebutkan oleh para ulama juga, an-namimah dengan al-qattat ini satu perkara yang lebih kurang sama. Makna menghasut dan batu api. Jadi kesimpulan awal saya ialah ia satu jinayah yang begitu besar dalam agama, dianggap oleh Al-Imam Az-Zahabi sebagai al-kabirah minal kabair. Dosa besar daripada dosa-dosa yang banyak. Jadi tuan-tuan, marilah sama-sama kita ambil cakna dalam hidup ini. Kenapa? Ada 3 benda Ustaz, yang mudahnya Ustaz. Pertama, kita nak kepada kehidupan yang tenang. Betul. Yang kedua, kita nak hidup dalam keimanan. Ketika kita nak hidup dalam keridaan ilahi. Jadi nak tenang, nak iman, nak tenang, nak bahagia tadi, mesti agama sebagai teras kita. Jangan mudah bercakap benda yang tak betul. Betul. Mudah forwardkan benda tak betul. Ini merupakan jinayah yang boleh merosakkan agama dan masyarakat keseluruhannya. Mungkin saya kira Ustaz, tidak keterlaluan kalau kita meletakkan gelaran sebagai ejen pemecah belah ummah kepada golongan seperti ini Ustaz. Saya setuju. Sebab bila disebut qattatun, makna orang yang sentiasa suka untuk melebarkan yang buruk. Minta pada anda dah sentuh, saya sentuh sikit. Sebab dalam Quran, Al-Qalam ayat 10-11, Allah kata apa? Allah sebut wala tuti' kulla halafin mahin hammazin masya'in binamin. Makna kata Allah Azza wa Jalla, jangan engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela, lagi yang suka menyebarkan fitnah, menghasut. Jangan dekati, rapati. Bermakna kita seolah kalau dalam agama ni tidak salah kita, orang kata apa, menjauhkan diri. Bukan pulau peribadi, pulau akhlak yang buruk. Allahu Akbar, masya-Allah. Agama punya cerita lah. Betul. Allahu Akbar. Demikian. Saya pun takut apa ni Diana bercakap tadi ni, kok saya pun di antara orangnya Allahu Akbar. Suka menghasut. Tapi insya-Allah kita hasut cara agama lah pada pagi ni. Masya-Allah, tabarakallah. Demikian antara perkara yang cukup menarik secara rumusan awal ataupun mukadimah topik yang telah pun dikongsikan oleh yang berbahagia ustaz untuk pengajian hadis kita pada pagi ini, berita yang mengacaukan. Dan sebagaimana para penonton kita telah pun menyebutkan sebentar tadi, bagi yang ingin mengajukan sebarang persoalan, kita minta kepada mereka-mereka yang berada di Facebook untuk komen ataupun terus tinggalkan soalan anda di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, dan jangan lupa untuk tekan butang kongsi insya-Allah. Dan mungkin Ustaz kita boleh raikan soalan yang pertama dengan izin Ustaz menerusi sahabat Facebook kita raikan pada pagi ini. Soalannya kita saksikan menerusi paparan skrin pada ketika ini. Intan Zurina Abdul Razak bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah Ustaz ceritakan asbab hadis ini diriwayatkan kepada kita semua? Apakah peristiwa di sebaliknya? Terima kasih atas pencerahan Ustaz. Okey, Puan Intan Zurina, ini di antara penonton tetap kita lah ni. Kalau ikut kepada hadis daripada Imam Bukhari Muslim dalam meriwayatkan hadis ini, datang daripada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, dan disebutkan daripada hadis Hammam bin Harith, katanya kunna julusan ma Hudzaifah radhiyallahu anhu, kami duduk bersama-sama di masjid dengan Abu Dzaifah. Abu Dzaifah adalah ini ceritanya. Datang lelaki kepada mereka, datang dengan nampak semacam satu benda yang pelik. Dia kata apa?
inna hadha yarfa'u ila sultan asya. Dia seolah datang untuk mengadu sesuatu yang nampak benda tak betul. Jadi terus kata Zulfar dia kata, sami'tu Rasulullah Nabi bersabda, la yadkhul jannata qattatun. Allah. Maksudnya lah, ada seorang lelaki cuba nak bawa cerita yang pelik-pelik, menyebabkan Uzaifah stopkan. Sebab dia boleh agak dah. Betul. Cerita-cerita yang tak patut untuk dibawa. Jadi itu timbulnya hadis ini, dan asal hadis Nabi lah. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Dia Itu secara ringkas lah. Betul, secara ringkas. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita bertanya, dan semestinya Ustaz banyak lagi akan kita kongsikan dan juga raikan kepada para penonton. Jadi terus setiap menonton, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan kita masih lagi berbicara tentang topik pengajian hadis, berita yang mengacaukan. Masih lagi kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Roslan Muhammad, dan kita nak teruskan lagi diskusi ataupun perbincangan kita pada pagi ini Ustaz. Baik. Dengan kita meraihkan soalan menerusi sahabat Facebook kita yang bertanya. Menerusi paparan skrin pada ketika ini, kita saksikan soalannya. Hana Wanci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah kategori berita yang mengacaukan? Apakah hukum apabila menyebarkan berita yang mengacaukan sehingga mengganggu sentimen perkauman individu, kumpulan, asatizah serta tokoh-tokoh negara sehingga mengaibkan dan hilang hormat? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. Biar tahu, jangan keliru. Inilah realiti polemik yang sering berlaku dulu, kini dan juga sekarang pun kita saksikan. Inilah realitinya Ustaz. Sedikit penjelasan daripada Ustaz. Baik, Puan Hana Wanci dan seluruh rakan penonton di luar sana. Dia isu yang paling utama dalam kita hidup beragama ni ialah di mana kita dengan hadis-hadis macam tadi. Ya. Sebab itulah maka dalam konteks agama, kalau kita pegang betul-betul agama sebagai nadi jantung keimanan kita, cukup dengan apa Nabi sebut kepada kita. Apa Nabi sebut dalam satu hadis yang cukup ringkas padat maknanya. Kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Allah. Antara tanda eloknya Islam seorang, tinggalkan apa yang tak ada manfaat baginya. Tinggalkan apa yang tak ada manfaat baginya. Sebab kadang-kadang ada benda-benda yang memang tak ada manfaat. Apakah kita rasa seronok untuk mencacat orang lain? Betul. Kita nak berita tentang orang lain. Sebab tu bagi saya, kalau kita nak tengok keaiban kita ini, mungkin lebih banyak pada keaiban Allah. Di Anas mungkin ada 2 keaiban. Allah. Tapi saya mungkin 10 keaiban. Allah Akbar. Cuma Allah tak nampakkan saya punya keaiban. Sebab Allah pelihara keaiban saya. Betul. Untuk tak diperdekat orang lain. Kalau bercakap dengan Anas punya keaiban, mungkin 2 hari tak habis. Betul. Tapi keaiban saya, orang boleh bincang sampai 3 tahun. Allah. Jadi sebab itulah dalam hal ini, isunya adalah kategori mana? Kategori dia, kalau ikut kepada pandangan Al-Nawawi, dia katakan kategori dalam bentuk yang boleh membunuh kehidupan manusia. Allah. Benda-benda yang sifatnya mengacaukan ini, dengan fitnahnya, dengan apa saja, dia membunuh manusia. Bunuh jiwa, bunuh hati dan bunuh perasaan, bunuh keluarga. Betul. Contoh kita ambil dalam konteks agama. Kalau saya bercakap tentang Anas, benda tak betul. Saya bukan saja bunuh perasaan Anas, saya akan bunuh perasaan keluarga di Anas. Allah. Isteri, anak-anak, keluarga seluruhnya. Apakah itu satu jenayah kecil? Allah. Satu dalam hal ini, tengok apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bicara tentang persoalan namimah ini. Satu hadis jelas tuan-tuan. Sampai Nabi sebut bila Nabi lalu sebatang kubur. Allah. Nabi sebut di kubur tak ada orang sedang yu'adzab. Dia salah seorang kata Nabi ialah apa dia? Fakana yamshi bin namimati. Dia hidup hanya kerja dia menghasut, jadi batu api. Akhirnya kata Nabi, saksikan kubur. Allah. Apa nilai kita?
Saya akan bercakap lagi lepas ni sebab nilai kita dengan keimanan tuan-tuan sekadar yang kita ada tak cukup untuk bawa kita ke syurga. Kalau kita amal buruknya banyak, yang baiknya sikit. Kita akan terus berbincang insya-Allah. Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. Dan di talian pada ketika ini Ustaz, dengan izin Ustaz, kita ada pemanggil untuk kita raikan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas dan Ustaz Ruslan Muhammad. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Soalan saya begini Ustaz ya. Seperti Ustaz sebutkan tadi berita ini, berita yang mengacaukan ini. Kadang-kadang kita dengar berita tu, ya okey dah berita yang ni. Kadang-kadang berita tu bukannya besar mana pun, cuma ditokok tambah, di bubuh perisa bagi sedap berita itu. Jadi itu jadi masalahnya Ustaz. Soalan saya Ustaz, apakah hukumnya sebenarnya apabila kita memanjang-manjangkan cerita yang tak benar ini? Yang tak benar itu ialah fitnah, tapi yang ada benarnya tapi taklah sehebat yang kita ceritakan. Yang dikatakan sebagai yang dipanjang-panjangkan, ditokok tambah ini boleh menyebabkan kita ni menjadi kacau, huru-hara dibuatnya. Kadang-kadang kita ni gelisah, dalam keadaan gelisah bila kita membaca berita-berita, mendengar berita-berita begini. Soalan saya, apa hukumnya di segi Islam? Adakah haram ke atau bagaimana ke, dan bagaimana cara kalau sekiranya berita itu tidak benar untuk kita yang kena pada orang lain, yang kita katakan orang lain itu, macam mana nak selesaikan Ustaz? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Omar. Satu soalan yang cukup luar biasa, berserta dengan sedikit nasihat daripada Ustaz tentang langkah bagaimana kita menghadapi perkara ataupun situasi sedemikian Ustaz. Okey. Ini di antara satu soalan bagi saya mewakililah perasaan seorang yang nak kepada kehidupan yang tenang, bahagia, sejahtera, selamat, baik. Dan saya sendiri pun, saya rasa tidak nak cari musuh. Betul. Sebab dalam hidup ni tuan-tuan, kalau kita cari musuh, kita akan dapat hidup sesuatu yang tenang. Allah. Kerana bermusuh ini sesuatu yang akan memanjangkan kita punya perasaan sempit, dada, susah umpamanya. Itu satu kenyataan. Yang kedua, Cik Omar sebut tadi, bagaimana kita dengar berita. Kemudian, kadang-kadang kecil. Betul, kecil ada berita kecil, tapi bila dah masuk perisa, tom yamnya, ada rempah-rempah, macam beratusnya, bukan beratus, ribunya sekali. Menyebab berita itu yang tak betul, nampak betul. Yang salah, nampak betul. Ini dah di antara benda yang Nabi sebut. Saya ingat satu hadis Nabi SAW, daripada riwayat Muslim. Nabi dengan larangan. Nabi kata apa? Anhaakum an thalathin. Aku nak larang kamu 3 perkara. Yang pertama Nabi sebut, anhaakum an qila wa qal. Allahu akbar. Qil wa qal ni kalau kita terjemah dalam bahasa sekarang ni ialah viral lah. Tular. Dia ada sebenarnya perkataan tular dalam hadis Nabi itu. Allahu akbar. Qila wa qal, mana bertular, viral. Jadi benda tak betul diviralkan, diforwardkan. Nabi dah sebut dah. Aku larang kamu daripada qi wa qal, maknanya tular, viral. Yang kedua Nabi kata apa? Wa kathratus su'al. Wa kathratus su'al. Banyak bertanya. Ini pun satu hal juga. Betul tak adik Anas macam ni? Betul tak kata dengar juga Anas ni memang sekian-sekian? Dengar cerita. Aku rasa menasabah lah tengok dah. Tak ada apa-apa. Dia kata apa? Menasabah dia Anas macam tu. Dah banyak pula dah. Kemudian dia kata apa? Wa idha'atal mal, menghabiskan harta benda. Ya, kadang-kadang dalam soal nak sebar benda ke jin maksiat, kadang-kadang kena guna WhatsApp. Banyak berbelanja. WhatsApp tu bukan free tu. Sanggup beli prepaid berapa tu kan? Sebar berita. Jadi, Nabi bercakap benda yang realiti. 1000 tahun lepas dia bercakap benda yang real berlaku dalam kalangan manusia. Jadi tuan-tuan, maknanya Nabi beri peringatan. Dan saya merasakan, sayalah sebagai orang yang lemah ini, saya merasakan dalam agama ni tuan-tuan, kita pegang satu kata Imam Al-Ghazali. Dia kata apa? Akthiru, banyakkan kamu dalam bersahabat dan jauhkan daripada bermusuh. Sebab nilai kita tuan-tuan di situ bermulanya. Jadi maknanya dalam bahasa mudahnya ialah kalau kita hidup keadaan suka untuk cakap benda yang mengacau orang, contoh dengan fitnah macam-macam ni. Cuma satu lagi lah, bila Cik Omar sebutkan tadi tentang persoalan dalam Islam dia ada hukum ghibah. Ghibah ni apa maksud terjemah Melayu kita? Mengumpat. Ya? Dia mengumpat ni ada juga dalam kata agama diizinkan, tapi ruangnya terhad. Contoh untuk selamatkan keadaan, boleh mengumpat suami isteri dah terputus hubungan, kita nak ikat balik, tapi terlalu sempit sebenarnya. Yang luasnya ialah kita diminta untuk
jauhkan akhlak-akhlak yang buruk tadi. Jangan tambah perisa lagi lah. Betul. Ya. Wallahu a'lam. Jangan jadikan ianya satu lesen untuk Jadi, kita bercerita. Saya punya nasihat tadi, Betul. balik kepada pangkal jalan kita. Tenangkan hati kita. Tak ada di sana manfaat pun kita nak bawa benda-benda kita tak jelas tentang cerita yang sebenarnya. Allahu Akbar. Prinsipnya sebagaimana yang dijelaskan ataupun ditekankan oleh yang bagi Ustaz tadi, jangan cari musuh. Sebenarnya jangan cari musuh, banyakkan berkawan. Itu kata Imam Al-Ghazali. Allahu Akbar, masya-Allah tabarakallah. Itu prinsip yang perlu kita pegang dalam kehidupan kita sebagai satu azimat. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi dengan izin Ustaz soalan menerusi sahabat Facebook kita Nur Dahlia Biru yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan yang pertama, adakah orang yang menyampaikan berita yang tidak benar dan mengganggu ketenangan seseorang itu merupakan antara sifat mazmumah seperti hasad yang dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertentangan dengan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam? Dan yang kedua, adakah kesan daripada berita yang mengacaukan ini akan mengganggu emosi dan mengganggu kesihatan seseorang itu? Bagaimanakah caranya untuk kita tidak terpengaruh dan terlalu cepat mempercayai berita yang tidak benar ini? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Dua soalan daripada sahabat kita Nur Dahlia Biru, Ustaz. Okey, cantik soalan Nur Dahlia. Sebab ini semua ke arah kita untuk membina kehidupan yang sejahtera dan bahagia, bukan kehidupan yang celaka, yang merosakkan. Pertama sekali Puan Nur Dahlia, tentang macam mana tentang persoalan bawa berita-berita ini, apakah sifat mazmumah. Memang kita dah sebut di awal tadi, sesuatu berita yang tak betul, yang bersifat hasutan, namimah, celaan macam-macam, itu semua benda yang tidak betul. Sampai Nabi kata, apa kata Nabi SAW? Cukup kata Nabi SAW, seorang manusia bihasbi mri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukup seorang itu dianggap jahat, maksiat, kalau dia cuba untuk mencela orang lain. Tak cakap lagi pun, tapi niat kita, aku ni cari jalan nak kata kepada Anas contohnya, apa cerita ni? Dengan niat macam tu, Nabi kata apa? Cukup kamu jadi orang yang syar. Allah. Jahat kata Nabi. Dan sampai Nabi kata apa? Kafa bil mar'i kadhiban kafa bil mar'i kadhiban ay yuhadditha bi kulli sami'. Cukuplah seorang itu boleh jadi pendusta, dia sebarkan apa dengar. Dengar saja, sebar terus. Tak apa nilai, tak apa hitung, tak apa tabayun. Nabi kata cukup itu jadi pendusta. Maknanya larangan jelas pada agama supaya kita tidak terlibat dengan dosa secara kering. Kering dosa itu sebenarnya. Baik, yang kedua tentang soalan kesan berita tadi. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Saya tak tahu nak cakap apa, tetapi bila orang-orang ini difitnah ke, dihasut macam-macam, hati mana yang tidak susah, emosi mana yang tak terganggu, Allahu Akbar, jiwa mana yang tak sakit, masih ada perasaan. Dan kita beragama, hidup beragama, tuan-tuan, emosi kita boleh saja jatuh, berkecai bila ada sesuatu yang tak betul orang bercakap tentang kita. Kita nak lawan cakap, kita mungkin tak mampu. Nak counter boleh, nak counter tak boleh. Betul, dalam hal inilah saya perasan satu hadis Nabi SAW yang Nabi sebut dalam suatu peringatan kepada kita. Kata Nabi, yutbi'ul mu'minu ala al-khilali kulliha illa al-khilal kadhib. Seorang mukmin sepatutnya tak ada sifat khianat dan dusta. Allahu Akbar. Tak ada sepatutnya. Usaha untuk pinggirkan. Kerana ini sifat yang tak boleh diterima. Sebab kita bila kita khianat, orang terganggu emosi. Yang lebih kita takut tuan-tuan ialah bila kita khianatkan orang, emosi terganggu satu hal. Dia peribadi terganggu. Apa kata kita ganggu emosi keluarga? Betul. Bagi saya, kita bukan berdosa dengan seorang. Dosa anak-anak isteri dia. Allahu Akbar, insya-Allah. Satu family. Bayangkan nak pikul dosa tak kita dengan dosa-dosa kepada orang tadi. Ini berkaitan dengan soal di pada masyarakat itulah. Ada hadis kita akan sebut nanti, orang muflis. Datang dengan pahala sembahyang puasa, tapi semua pahala orang ambil. Jadi kita tak nak macam tu. Kita tak nak kaya dunia, miskin di akhirat. Kaya dengan amal ibadat, miskin tak nak. Kita nak kaya dunia akhir amal, lagi kaya daripada masyarakat, sebab Allah gandakan kebahagiaan kita. Allahu Akbar. Wallahu a'lam. Takut bila saya dengar apa perkataan tahiyat Ustaz, bila mana kita membawa amal yang menggunung, tiba-tiba amal tu hilang dan menjadi milik orang lain. Walhasil daripada perkara yang disebutkan oleh yang bagi Ustaz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita semua daripada penyakit
penyakit tersebut. Dan semestinya Ustaz, banyak lagi akan kita bicarakan untuk topik kita pada pagi ini. Terus dia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus dia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Topiknya pada pagi ini masih lagi kita berbicara pengajian hadis, berita yang mengacaukan. Masih lagi kita bersama dengan bintang ilmuwan yang berbahagia, Ustaz Roslan Muhammad, dan telah banyak kita kongsikan Al-Fadhil Ustaz kepada para penonton. Soalan-soalan yang telah pun kita jawab mudah-mudahan menjadi satu panduan kepada kita untuk muhasabah kita bersama. Dan teruskan menghantarkan sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh terus hubungi kami menerusi talian 18881677, atau paling mudah terus sahaja hantarkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa kita bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9, dan di TV9 kita lanjutkan siaran tambahan 30 minit sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus dia menonton sehingga ke hujung rancangan, insya-Allah. Dan baiklah Ustaz, kita raikan lagi. Baik. Soalan daripada sahabat kita, tapi sebelum itu kita ada pemanggil yang berikutnya Ustaz di talian pada ketika ini untuk kita raikan. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i dan Ustaz Roslan, saya Ismail. Okey, soalan pagi ni saya tanya Ustaz. Baik. Apakah kesan Islam melarang keras menyebarkan berita-berita yang mengacaukan seseorang melampaui batas dalam sesuatu perkara? Baik. Itu soalan saya pagi ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ismail Maisa. Ceritanya Ustaz, implikasi ataupun impak negatif walhasil daripada perbuatan seperti ini Ustaz. Sedikit penjelasan daripada Ustaz. Yang pertama sekali Cik Ismail Haji Maisa yang bertanya kepada kita tadi ialah kita tetap meyakini apa Nabi telah sebut kepada kita. Pertama dalam bicara tentang kesan-kesan negatif daripada apa yang berlaku kepada peristiwa seperti Nabi Muh tadi, mencela, hasutan dan seumpamanya. Yang pertama sekali ialah satu ketika Nabi, ini nak bercakap tentang fakta, data ni. So, Nabi ditanya oleh para sahabat tentang Su'ila Rasulullah akthar ma yudkhilun nasa an-nara. Ya Rasulullah, ya, siapa orang paling banyak ke neraka Rasulullah? Sahabat tanya Nabi sallallahu. Kata Nabi sallallahu, qal al-famu wal farju. Antara yang ke neraka banyak adalah kesan lidah, mulut dan kemaluan. Allahu akbar. Al-famu tu mana apa? Lidah, mulut. Makna kesan jelas. Yang menanti ialah neraka Allah Azza wa Jalla. Kesan daripada keduniaan ialah perpecahan, perbalahan, perkelahian, permusuhan, perdebatan yang tak akan selesai. Akhirnya, nilai hubungan ukhuwah kita akan terbengkalai. Betul. Apalagi dosa besar dalam agama tuan-tuan, bila ada di sana hubungan ar-rahim putus. Tidakkah kita baca Nabi sebutkan, la yadkhulul jannata qati'u. Tak akan ke syurga orang putus ar-rahim. Kesan daripada fitnah ke, namimah ke, celaan ke, caci maki, dia akan bawa kepada hubungan terputus. Betul. Kawan dengan kawan akan bertengkar. Keluarga-keluarga akan berbalah. Menyebabkan, kata Nabi, syurga tidak akan masuk. Maka tuan-tuan, kesannya cukup besar sekali. Itu kesan secara umum. Kesan yang paling besar ialah kesan kejiwaan. Bila orang itu kadang-kadang bila sampai tahap dia dicerca, dicela, dimaki hamun ataupun difitnah ataupun dicela macam tadi namimah tadi. Ya. Kalau dia seorang betul yang benar, dia akan terasa kenapa aku macam ni diperlakukan. Ya. Menyebabkan jiwanya akan tekan. Dia boleh jadi orang macam dia akan hilang konsentrasi, akan kepada kemurungan. Betul.
Ada kes di mana orang macam ni akhirnya kemurungan. Betul. Dia ambil tindakan bunuh diri. Allah Akbar. Dia bunuh diri tadi, siapa yang puncanya? Puncanya kita. Awak yang telah menyebarkan benda tak betul. Jadi awak menanggung beban, dosa. Memanglah dia berdosa kalau dia bunuh diri, tapi kesan daripada orang yang sebarkan dia. Sebab tu dalam Islam ni, dia talian untuk bawa kerosakan dia berpanjangan. Satu sampai kata Imam Nawawi rahmatullah, tidak benar sama sekali hidup manusia kalau mereka hidup ke sana berpecah. Betul. Sebab berpecah ni akan melebarkan lagi kita punya kehidupan tidak akan selesa. Betul. Dunia akhirat. Wallahu a'lam. Jadi saya kira Ustaz, maknanya di sini support system ataupun sistem sokongan itu bermula daripada masyarakat itu sendiri Ustaz. Dan inilah mangsa yang mungkin bila mana berlaku namimah dan sebagainya, mangsa yang terlibat, yang ditularkan dan sebagainya menderita dan tidak ada support system yang baik. Maka itulah hasilnya, ada yang bunuh diri dan sebagainya. Maka peranan kita di situ Ustaz yang kita boleh mainkan. Baik. Sebab dalam Islam ini, kau tengok dalam kata Nabi SAW. Hadis yang cukup Nabi kata apa? La tabaghadu wa la tahasadu wa la taqata'u wa la tanajashu kunu ibadillah ikhwana. Nabi Tuhan mengatur kehidupan kita. Jangan kamu putus memutuskan. Jangan kamu balah berbalah. Betul. Jangan kamu bertengkar dah sama kamu. Sampai tahap Nabi bercakap berniaga pun. Betul. Jangan cuba tipu pelanggan. Allah. La tanajashu. Harga barang tetap macam tu. Jangan tengok dia Anas nampak kaya sikit 6 kali ganda barang. Allah Akbar. Tak boleh macam tu. Nabi kata apa? Kunu ibadallah ikhwana. Allah Akbar. Jadilah kamu hamba Allah yang saudara mara. Jadi support system kita daripada tadilah. Kita kena hidupkan suasana tak nak merosakkan orang lain. Bahkan selamatkan orang. Sebab itulah bagi saya, kita ini kaedah dipakai guna oleh Al-Imam Suyuti. Dia kata apa? Kita janganlah jadi tangan kanan yang membina, kiri meruntuh. Allah. Ini kaedah ulama ni. Saya terbaca lama dah. Kanan membina, cakap betul. Tapi kiri meruntuh. Patut tangan kita kedua-dua ke arah membina, bukan meruntuh. Tapi kalau tangan kanan membina, meruntuh kiri, ini namanya orang munafik. Dalam dua muka. Nampak zahirnya elok. Betul. Kita macam tu. Kita nak kalau kita boleh pertahan kebenaran dengan dua tangan sekali. Tak nak kita sebalik jadi orang munafik. Ini sebagai saya lah. Jalan penyelamat dalam kerangka untuk bawa masyarakat kepada keselamatan dan keamanan. Jangan jadi orang yang membarakan lagi apa yang telah membara sebenarnya. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Dan berikutnya Ustaz, di talian kita ada pemanggil, ramai pemanggil pada pagi ini Ustaz. Kita raikan Encik Ilyas Abu Bakar. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Encik Ilyas? Alhamdulillah. Semoga ada yang anda dan juga Ustaz Rahan sihat. Amin. InsyaAllah mudah-mudahan. Kita ada rahmatullah. Syukur. Dan saya begini. Ya. Pertama, jikalau kita diganggu gugat, ada kita yang begitu mengacau dalam suasana mabuk ke apa, yang tidak kita tenteramlah jiwa kita ni. Ya. Boleh tak kita ambil keputusan untuk beredar seketika daripada tempat penempatan kita, seperti kita mengambil keputusan untuk pergi melancong untuk menenangkan fikiran. Baik. Dan kedua, soalannya dikacau oleh perasaan hawa nafsu, syaitan dan juga perasaan was-was ni. Apakah tindakan yang terbaik yang perlu kita lakukan? Baik. Itu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Ilyas Abu Bakar. Dua soalan yang cukup luar biasa Ustaz. Masya-Allah tabarakallah. Saya tertarik yang kedua tu pasal was-was tu. Mungkin ada tip ataupun panduan daripada Ustaz. Dan yang pertama tentang bila berlakunya kekacauan di penempatan kita dan sebagainya, solusi terbaik untuk kita keluar daripada keadaan yang mengacaukan seperti itu Ustaz. Dia dua soalan yang agak berat untuk jawab sebenarnya. Betul Ustaz. Tapi saya cuba untuk berikan satu jawapan yang tuntas yang boleh diterima insya-Allah. Pertama sekali, kita dalam konteks beragama ini, kita mesti menjadi manusia yang boleh beri kebaikan pada orang lain. Ya. Sebab Nabi sebut kepada kita, khairun nasi anfa'u linnas. Sebaik orang ialah orang beri manfaat. Kalau saya tengok penidai Anas dalam keadaan yang tidak stabil, Betul. saya wajib bantu. Anas sabar sajalah, insya-Allah saya akan cuba bantu enta contohnya. Erti kalau kita mampu. Tapi kalau situasi agak genting, tak mampu, dalam konteks tadi ada situasi yang kurang elok mungkin di kampung halaman, kalau ia tidak mau kepada kemudaratan,
Ngapa kita nak keluar pada keadaan? Betul. Tapi kalau ianya memang kemudaratan, seperti huru-hara punya, memang kita diminta untuk berhijrah. Sebab konteks hijrah dalam agama ni dibolehkan. Betul. Ya, dan kekal hijrah sampai bila pun. Cuma dalam konteks hijrah Nabi itu selesailah. Kita meninggal tempat yang agak berbahaya, tempat yang selamat, itu lebih afdal. Sebab kita nak hidup kerana wala tulqu bi aydikum, jangan kita cari kebinasaan. Tempat tak sah kita pindah. Betul. Saya kaitkan sebab berlaku kepada seorang manusia kan yang dulu pernah bunuh orang 99 orang. Allah Akbar. Ceritanya dia diminta berpindah tempat yang baru. Sebab kampung yang dia duduk tu kampung orang jahat. Allah Akbar. Kampung orang yang bermasalah. Sebab dia bunuh orang 99. Jangan disebut kepada ulama tadi, ulama sebut kepada kamu pindah kampung yang baru. Arti meninggalkan tempat yang mudarat kepada tempat yang lebih aslah, lebih baik, itu adalah satu tuntutan baik. Jadi kalau Cik Alisy tadi sebut kata nak pergi melancong tinggal sana, silalah. Tapi janganlah pula melancong tak kembali. Gelembung pelancongan Ustaz. Allah Akbar. Mana kita cuba jadikan sebagai orang yang bantu baik. Yang kedua ialah perasaan gangguan ini. Hawa nafsu. Nafsu dan seumpamanya. Saya nak kaitkan bila Nabi sebut tentang soal dosa. Ya, sahabat tanya tentang apa itu dosa. Nabi sebut al-ithmu ma haka fi nafsika. Dosa ini satu benda yang kamu rasa ada gangguan dalam hati, tak seronok. Dosalah tu. Sesuatu benda kita tak seronok, dosalah tu. Maka kata para ulama, bila kita ada satu perasaan yang tak tenang, tak selesa, tak berapa nak menceriakan keadaan, terutama gangguan syaitan durjana, dalam Islam kaedah tetap akan ada. Yang pertama, kita kena banyakkan istighfar kepada Allah SWT dengan zikir-zikir. Seperti istighfarnya dengan subhanallahnya. Ini antara cara kita untuk mengawali kita punya perasaan daripada terjerumus kepada benda yang lebih buruk. Yang keduanya ialah kita sentiasa dalam keadaan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Betul. Sebab doa ini kekuatannya besar sekali. Allah. Yang ketiga adalah kita sentiasa bersolat, minta keselamatan. Bahkan setengah ulama menyatakan bahawa ini antara pandangan dibawakan oleh Al-Imam Asy-Syaukani, Al-Imam Al-Qushari, seorang tokoh besar dalam tasawuf. Dia kata apa? Bila kita ada gangguan itu, pada Allah kita kembali. Sebab itulah zikir, tasbih, tahmid, istighfar, munajat doa ini jalan-jalan kita untuk termasuklah kita punya apa tadi gangguan seperti was-was umpamanya. Was-was ni sebenarnya gangguan syaitan. Allah Akbar. Syaitan dia akan was-waskan kita dengan perasaan, dengan situasi yang kita rasa tak selesa. Sama ada perasaan tu secara besar kecil tak kira, tapi gangguan. Betullah kita minta kepada Allah dengan cara isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Isti'adzah ni kalau ikut kepada pandangan Nawawi dia kata apa? Suatu paling utama sekali. Sebab sebesar-besar gangguan hidup ialah syaitan. Sebab syaitan tidak akan pernah gembira dengan orang beriman. Syaitan paling tak suka dengan orang yang bertakwa. Betul. Syaitan paling bermusuh orang yang beragama. Bila orang hilang agama, hilang takwa, dia paling gembira, seronok. Allah. Sampai dalam cerita yang dibawakan oleh tentang Nabi Harun, Nabi Allah lupa pula dah. Nabi Yaqub. Nabi Ayub. Nabi Ayub radhiyallahu anhu disebutkan bagaimana syaitan datang dalam rupa manusia. Nabi kenal. Dia kata kamu ni syaitan. Aku kenal kamu. Menyebabkan dia kata apa kepada Ayub? Engkau kenal aku ya? Ya, aku kenal kamu. Sebab apa? Wajah kamu wajah syaitan, bukan wajah manusia. Allah Akbar. Jadi sebab itulah bila saja Nabi Ayub kata aku kenal kamu, terus dia pergi. Sebab dia tak akan dampingi orang-orang ada takut pada Allah. Kita pun sama. Kita walaupun bukan Nabi sekalipun, tiap Nabi kita ni, Betul. kita maksum, dosa banyak, tapi tuan-tuan, bila banyak berzikir, banyak istighfar, banyak berdoa, insya-Allah kekuatan dia untuk kita halangi daripada gangguan syaitan, durjana dan seumpamanya. Wallahu a'lam. InsyaAllah mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita bertanya dan banyak lagi akan kita kongsikan dan kita minta izin Ustaz untuk kita berehat seketika terus setia menonton. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini.
Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran. Semestinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Topiknya pada pagi ini masih lagi kita berbicara pengajian hadis, berita yang mengacaukan. Berita yang mengacaukan. Dan kita masih lagi bersama dengan tetamu undangan kita, Al-Fadhil Ustaz Roslan Muhammad. Dan Al-Fadhil Ustaz, kita mengalung-alungkan lagi kepada para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada yang ingin lagi mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, hubungi 1-800-88-1677 atau paling mudah terus sahaja tinggalkan ataupun hantarkan soalan anda menerusi laman rasmi Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan kita nak teruskan lagi Ustaz, dengan kita raikan soalan menerusi sahabat Facebook kita Muhammad Izzuddin yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kepesatan teknologi pintar pada hari ini memudahkan kita sebagai manusia mendapatkan berita atau maklumat dengan begitu cepat sekali dalam masa yang singkat, hanya di hujung jari sahaja. Boleh Ustaz kongsikan apakah kaedah yang sesuai kepada semua pengguna media sosial supaya lebih matang dan mempunyai tanggungjawab sosial, supaya tidak terjerumus dengan berita yang mengacaukan ini? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Tuan-tuan, soalan cukup menarik Ustaz pada pagi ini. Ya, soalan macam ni soalan yang saya namakan soalan zamani. Itu soalan semasa. Sebab beberapa lama dulu kita tak ada pun kepesatan macam sekarang. Saya ingat masa belajar dulu di Anas, saya buat tulisan untuk peringkat tahun 4 pengajian universiti, tak berita. Ya. Di Anas dah mula komputer kan. Allah Akbar. Siap kerja semua by komputer, by okey, saya tetap lagi tuk. Boleh edit dulu tak boleh edit. Saya ingat lagi tu. Allah Jadi Akbar. maknanya itulah suasana kita. Betul. Kita tidak menafikan bahawa perkembangan teknologi moden satu perubahan yang total kita kena terima. Sebab ini masuk dalam kerangka yang agama terima. Yeah. Al-hikmatu dhallatul mu'min fa aina wajadaha fa huwa aqbiha. Benda-benda hikmah yang hilang. Bila kita dapat, kita ambil. Jadi bermakna dalam kerangka teknologi moden sekarang ni, saudara bertanya tadi apa ni nama tadi? Maknanya dia sesuatu yang tidak kita bermusuh dengannya. Ya. Tetapi sama ada dia jadi pahala yang berkekalan ataupun dosa kering yang makin menebal. Allah Akbar. Kalaulah isu-isu yang dibawa masuk dalam fakta-fakta data, masuk dalam teknologi moden, Quran, hadis, tafsiran, fiqh, hadis umpamanya, Betul. itu satu benda yang berfakta yang menambah keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Selamatlah kita. Tapi kalau masuk dalam isu tadi, hal apa? Hal seperti namimah, celaan, batu api, kata ke orang, macam-macam. Itu jadikan kita berdosa kering. Jadi sebab itu bagi saya, hujah yang paling utama saudara bertanya tadi ialah Izzuddin, ya. Betul. Kita nak kena ada sifat yang pertama ialah ala wa'in. Wa'in kata ulama maknanya kesedaran Ya. yang membina. Sedar sungguh-sungguh apa kepentingan berita ini. Kalau ia tentang hadis Nabi, okeylah, tapi hadis Nabi janganlah sembarangan kita forwardkan, mungkin ada palsu. Mana kita kena ada satu nilai namanya at-tabayyun. Tabayyun. Kita kena cakna, semak, kaji, lihat dan buat satu kajian awal. Betul. Tak tahu, kita tanya orang lebih tahu. Berita ni macam pelik lah. Nak tanya dari Anas lebih tahu contohnya. Tanyalah Ustaz. Tanya ustaz Biar kita. tahu jangan keliru. Tapi ustaz dah sejalan payah juga kan. Tapi tanyalah orang yang tahu. Betul. Jadi ketika itu kita, sebab dalam agama tuan-tuan, yang boleh selamat kita dua benda. Betul. Yang pertama, kita buat perkara dengan berilmu. Yang kedua, kita buat dengan keimanan. Bila ada ilmu, ada iman, selesai. Berita yang sampai, tapis dulu. Betul. Yang tapis bukan phone kita, yang tapis hati kita. Allah Akbar. Kita rasa ceria tak berita macam ni? Ceria tak? Kalau bercakap tentang berita-berita yang menampakkan macam unsur yang tak elok, tentang kejahatan orang. Berita tentang Dayang Anas contohnya, contoh ya. Dayang Anas kata konon-kononnya ada kahwin nombor 2. Contoh. Ini live ni. Jadi Betul dia orang. tak cepat kita nak melatah. Oh, memang begitu ya. Stop. Betul. Stop ke berita ini. Kebarangkalian tu Sabar. Ustaz. Yang kedua, kalau kahwin dua pun apa masalahnya? Betul. Bukan benda haram. Betul. Benda halal. halal. Tapi oleh kerana benda tu agak sensasi, Betul. kita forwardkan.
kita sabar sekejap. Betul. Betul bagi saya, antara neraca utama kesabaran. Betul. Sabar dengan iman, bukan sabar nafsu. Kalau sabar nafsu tak terkawal, dengan iman terkawal. Baik, yang kedua ialah kita kena ingat bahawa sebab Nabi sebut kafa bil mar'i an yuhadditha bikulli ma sama'. Allah. Kafa bil kadhiban. Seorang itu boleh jadi dusta sebab dia cepat sebarkan berita yang tak betul. Allah. Pendusta secara viral. Kitab tak cakap tapi tulisan kita, forward kita, pendusta tegar. Nabi kata cukup-cukuplah tentang jaga diri kita daripada buat berita-berita yang tak betul. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Kita bimbang Ustaz, takut yang pintarnya telefon, tapi orangnya yang menggunakan telefon itu belum tentu pintar. Ustaz. Jadi inilah perlu sama-sama kita hayati, kita renung. Tepat sekali. Mudah-mudahan. Tepat sekali. Jadi sebagai orang kata apa, kata-kata yang menjadi satu pemangkis semangat pada kita. Kepintaran kita mengawal Betul. apa yang ada dalam telefon itu. Jangan biarkan teknologi mengawal kita, biarlah kita yang mengawal teknologi tersebut. Saya ingat guru saya, dia sebut, guru tu guru sekarang, bukan guru. Dia kata, baik kita macam simpan dalam poket lah. Saya simpan telefon dalam poket kan. Berita simpan sama. Allah akbar. Supaya selamat dalam poket Betul, kita. Ustaz. Masya Allah. Daripada keluar kat orang. Baik, berikutnya Ustaz, di talian pada ketika ini kita ada Kak Yat atau Nur Hayati Ismail. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Da'i Anas. Ya. Apa khabar, Da'i? Ya, Alhamdulillah baik. Silakan soalannya Kak Yat. Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan Kak Yat, terkadang kita mudah mempercayai sekiranya berita itu sampai daripada orang yang rapat ataupun orang yang kita percaya, Ustaz. Soalannya, bagaimana untuk kita meletakkan kepercayaan kepada orang lain? Dan lagi satu soalan Ustaz, terkadang ada setengah berita tu kebiasaannya biasa saja, cuma hati kita ni mudah rasa cepat melatah, takut dan bimbang. Soalannya, sejauh manakah takut dan bimbang dibenarkan dalam Islam, Ustaz? Itu saja soalan Kak Yat, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Meletakkan kepercayaan kepada orang yang salah ni satu benda yang menyakitkan, Ustaz. Dan yang kedua, cepat panik. Ni dua benda yang cukup menarik. Terima kasih. Kak Yat, Ya. jarang dapat masuk tu panggilan. Pagi dapat Kak Yat ni. Biasa dia baik tulisannya. Soalan baik. Pertama sekali ialah mudah percaya ke seorang ya, yang kita rasa orang ni adalah ustaz dia. Allah contohnya. Akbar. Dari Anas takkan nak bohong. Contoh. Ini sebab Anas jadi moderator Anas lah. Contoh takkan nak sebut daerah lain kan. Takkanlah dari Anas nak bohong. Takkan Pak Lebay nak menipu. Cerita Piramli. Lebay nak menipu. Ini cerita Piramli pula. Allah Akbar. Dia kita tengok bukan kepada manusia. Betul. Satulah saya ingat kata-kata daripada Sulaiman Ad-Darani. Ini tokoh ulama besar dalam bidang tasawuf. Dia kata apa? Dia kata wajah seorang tidak menggambarkan apa yang ada pada diri seorang. Kata-kata ini kasar bunyi dia. Betul. Tak betul lah. Tuan-tuan tengok saya bersongkok, berbaju cantik, tak menggambarkan seorang yang terbaik. Betul. Mungkin tuan-tuan yang tak bersongkok dan mungkin t-shirt biasa saja seharian, baik amalnya. Betullah. Yang kita kena faham ialah bukan ukuran manusia. Betul. Tapi berita yang disampaikan, ilmu sampaikan. Kita kena fahamlah. Jangan cepat melatah kerana ini yang sampai ustaz lah, kita akan tak betul. Betul. Tidak, sebab kita sebab tabayun tadi. Semak, kaji, ambil cakna. Betul. Dapat sumber-sumbernya. Kalau kita letak orang sebagai ukuran, Betul. maka itu bahaya amat sangat. Betul. Sebab apa? Syaitan boleh mewajahkan manusia Betul. yang buruk jadi baik. Syaitan boleh wajahkan manusia macam baik. Yang keduanya adalah tentang persoalan apa tadi? Rasa cepat panik, rasa cepat panik dan takut seumpamanya. dengan berita-berita yang datang ni, Ustaz. Ya. Allahu Akbar. Dia begini, saya pun nak baca hadis pun tak terjumpa hadis lah untuk baca jawapannya. Tapi saya rasa sifat panik dan takut akan berita-berita yang menggerunkan. Betul. Dari satu sudut, ia satu kebaikan. Betul. Contohnya, kita baca hadis tentang neraka. Tentang azab seksa. Betul. Azab kubur contohnya. Kita rasa panik, takut, itu tanda kita ada nilai iman dan ilmu di dada kita. Sebab dia menarik kita untuk berfikir, memang neraka menakutkan. Betul. Panik kita. Yang saya rasa paling tidak betul, bacalah tentang neraka ke, tentang seksa ke, relax. Tak ada rasa apa. Tak ada rasa apa. Tak lut. Orang Kelantan kata, tak ada erah. Tak ada rasa. Kita Kelantan, orang Poli kata tak tahu ya. Orang Poli kata lain. Tak ada erah, tak ada perasaan. Ini paling berbahaya. Hal neraka, hal seksa, macam sebut tadi lah. Nabi sebut, orang yang suka buat kejahatan macam pertenahkan orang, neraka menanti. Tak ada apa dia, relax. Betul. Ini maknanya hati telah pun mati. Sebab itulah kata Imam Al-Ghazali, bila hati anda telah mati, maknanya
sebelum hidup anda sedang sakit. Allah. Imam Ghazali dalam Ihya dia kata, bila anda mati hati, anda telah pun sakit segala-galanya. Allah. Bukan sekati, tubuh pun tumpang sakit sama. Allahu akbar. Jadi panik dan takut bila dengar benda-benda menakutkan itu satu benda yang biasa. Bagi saya itu satu tanda kita ada kekuatan, insya-Allah. Cuma janganlah kita panik sampai tak beramal. Betul. Panik tentang kematian, kita beramal. Panik tentang berita neraka, kita beramal. Itu yang paling betul. Cerita tentang panik ni Ustaz, saya teringat dulu beberapa tahun yang lalu, masa awal 2012 ataupun 13 bila berlakunya tular dan tentang dunia nak kiamat dan sebagainya, semua pakat panik Ustaz. Panik tu bagus sebagaimana Ustaz sebut tadi, cuma ada yang berhenti kerja, ada yang tanpa noti dan sebagainya, pergi ke satu tempat untuk membawa diri keluarga dan sebagainya tanpa ada ilmu ataupun bimbingan. Ini yang kita bimbangkan. Ini saya kata tadi, tabayun tu ada. Betul. Sekarang ni kita contoh ada segelintir orang kata-katanya bermimpi. Mimpi perang sana, perang sini di Yaman, mimpi saya tak tahulah betul tak betul. Menyebabkan ada sekatakan ada orang mula berhenti kerja. Tuan-tuan sabar sekejap ya. Sebab kadang-kadang kita tetap bayun, kita susah. Dah kerja elok-elok berhenti. Betul. Musibah kepada kita dan keluarga, anak-anak kita, isteri kita seumpamanya. Tak pasal-pasal dah berita tak betul. Tindakan pun tak betul sekali. Sebab itulah orang yang paling betul ialah dia betul dalam dengar berita, betul dalam tindakan. Dia akhirnya jadi betul-betul, bukan tak betul. Faham betul? Banyak betul. Tak faham. Tak faham lah. Jadi kita kena betulkan pemikiran, betulkan keimanan, dengar berita betul, kita akan jadi betul. Kalau tidak, tak betul lah. Allah, sampai kadang-kadang tu ada depressionnya, anxiety-nya Ustaz, ni benda-benda berbangkit yang berkenaan dengan emosi dan juga spiritu dalaman kita Ustaz. Ini yang menyebabkan bukan sekadar dia yang sakit, bahkan isteri juga menanggung anak, keluarga dan sebagainya. Mungkin sedikit orang kata perpanduan daripada Ustaz lah juga kepada mungkin mereka yang menonton pada pagi ini. Ada yang stres, saya ni takut lah Ustaz dengar pasal kiamat dan sebagainya, jadi macam tak nak kerja lah, nak beramal je. Jadi keadaan sedemikian Ustaz. Dalam hal ini dia Anas, Sayyidina Ali pernah berkata bahawa innamal ilmu ra'sul amali. Ini kata-kata yang cukup penting. Kata siapa? Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat, menantu Nabi, ahli syurga ni tuan-tuan. Kata dia, innamal ilmu ra'sul amali. Ilmu adalah kepala per semua amalan. Jadi kalau kita dengar berita yang pelik-pelik, berita tentang apa saja, ilmu lah yang menjadi utama pada kita. Ilmu yang menjadi asas untuk menilai. Kalau kita hanya tengok berita, ilmu tak ada, macam ni dah. Betul. Kiamat dikatakan 2021 bulan Disember. Betul. Ni dah bulan Oktober. Betul. Habislah kita kena berhentilah kerja. Betul. Sebagai da'i, tak payah jadi moderator lagi dah. So apa nak kiamat? Allahu akbar. Sabar sekejap. Tengoklah hadis. Ada ilmu, tanyalah orang berilmu. Apakah ada hujah yang kata kiamat tu benda yang real macam tu? Betul. Atau Nabi pun tak tahu bila kiamat. Jadi kalau kita ada ilmu yang cukup, dia akan pandu kita. Lepas saya sering sebut tuan-tuan, Imam Qurtubi kata apa? Ilmu adalah pemandu, iman adalah penyelamat, dan amal bekalan kita. Ini tiga perkara. Siapa nak selamat? Ini tiga. Ilmu, pemandu, dia akan pandu kita. Iman, penyelamat kita. Selamat kita pada gangguan-gangguan yang pelik-pelik. Ketiganya, amal kita, bekalan kita. Amal soleh lah. Betul. Bekalan abadi. Allahu akbar. Mudah-mudahan menjadi satu inspirasi kepada kita untuk kita sama-sama aplikasikan dan juga hayati apa yang telah pun dikongsikan oleh Fadil Ustaz. Dan sepertinya Ustaz, banyak lagi akan kita bicarakan untuk topik kita pada pagi ini. Kita akan tamat sebagaimana biasa di TV3. Kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Jadi terus setia menonton Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kembali bersua di TV9 selepas ini.
Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terima kasih kepada para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang terus setia bersama dengan kami pada pagi ini. Dan ceritanya masih lagi kita berkongsi tentang pengajian hadis, berita yang mengacaukan. Masih lagi kita bersama dengan tetamu ataupun bintang ilmuwan kita yang berbahagia, Ustaz Roslan Muhammad. Dan Fadil Ustaz, kita masih lagi mengalu-alukan kepada para penonton yang ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan. Hubungi 1800 881677 atau paling mudah terus sahaja tinggalkan ataupun hantarkan soalan menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa bagi yang menonton menerusi FB Live untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mungkin Ustaz ada yang sedang dalam perancangan untuk balik kampung dan sebagainya. Betul. Sementara dibuka pintu sepadan dan sebagainya, kita mohonlah untuk terus mematuhi SOP yang telah pun digariskan. Tolong jujur dengan diri sendiri Ustaz. Seandainya keadaan tidak mengizinkan kesihatan, tolong jujur dengan diri sendiri supaya demi tidak untuk kesihatan orang lain. Ya, betul Ustaz. Jangan jadikan mak ayah kita kecewa nanti. Betul Ustaz. Allahu Akbar. Jangan jadikan kepulangan kita itu dinantikan dengan tangisan dan kesedihan. Betul. Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Dan ceritanya Ustaz, berita yang mengacaukan. Kita nak raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita, Kak Ju Zabidi yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baru-baru ini tular mimpi perjalanan terakhir seorang wanita yang mendakwa berupaya membuat ramalan berkaitan apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Kononnya akan berlaku perang dunia ketiga bermula di Sabah serta mencari Imam Al-Mahdi untuk melawan musuh. Dan apakah peranan pendakwaan dalam menangani berita-berita palsu sebegini? Mohon pencerahan Ustaz biar tahu, jangan keliru. Saya kira soalan ni mungkin Ustaz boleh kupas kerana saya pun dimaklumkan bahawa beliau telah pun kembali bertaubat dan disiarkan secara langsung majlis tersebut Ustaz. Sedikit penjelasan. Yalah, pertama sekali kita tak nak komen lah tentang apa yang berlaku sebab orang berkaitan telah diadakan majlis Al-Istitabah. Majlis taubat yang telah dirasmi oleh pihak berkuasa JAIS. Yang penting adalah kemunculan perkara-perkara yang pelik dalam pernegaraan ini sesuatu kita kena tolak ke tepi. Betul. Al-Imam Ibn Kathir rahmatullahi alaihi, dia ada kitab tentang isu fitnah akhir zaman, Al-Fitan. Ibn Kathir dalam muqaddimah dah sebut bahawa jangan sekali-kali kita mengambil sikap untuk menerima berita pelik daripada orang awam. Betul. Orang awam. Kenapa? Kerana faktor hadis jelas dan para ulama lebih aula untuk mentafsirkannya. Betul. Sekarang ni kalau kita dengar cerita daripada makcik, daripada pakcik sekali-sekala, dia bukan Tok Imam pun, minta maaf lah. Dia bukan Tok Bilal pun, dia bukan ustaz pun. Tiba-tiba dia makcik yang mungkin gua pisang contoh, minta maaf lah. Bukan nak kata orang Islam, tapi orangnya tiba-tiba bawa cerita tentang Mahdi muncul kiamat. Jadi kita kena, sikap kita ialah kendurkan sikap kita, jangan mudah percaya. Sebab para ulama sendiri pun, Imam Nukas sendiri tak berani nak tafsir hadis yang tentang fitan, tuan-tuan. Ini fitan mana benar fitan akhir zaman. Sampai dia kata, serah kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi lebih tahu. Tengok kecermatan ulama yang besar. Jadi kalau seorang makcik dia muncul cerita tentang begini-begini, kita boleh terima. Yang terima tu orang yang mengaji tinggi. Allahu Akbar. Ini yang kata pelik ni. Golongan profesional. Jadi tuan-tuan, ini menandakan kita ada masalah dalam jiwa kita. Lah. Kita jiwa yang sakit, mudah terima penyakit yang dibawa oleh orang yang sakit. Baik. Apa lagi? Itu sajalah. Ceritanya Ustaz, walaupun berlaku sedemikian, saya tertarik bila Ustaz sebut ada juga golongan-golongan yang terpengaruh. Sebelum kita nak jawab soalan yang kedua, mungkin adakah ini satu penanda aras bahawa kita ketandusan mereka-mereka yang boleh kita jadikan sebagai pegangan ataupun teladan contoh? Tokoh-tokoh yang ada mungkin tidak mencukupi, mungkin sedikit pandangan Ustaz? Saya tak pandang itu sebagai satu kekurangan. Bukan kita ada tokoh, kitab sudah ada, sudah ada. Cuma kadang-kadang masyarakat manusia nak kepada benda yang bombastik, benda yang pelik-pelik untuk dibawa masyarakat. Sampai jadi taksub, Ustaz ni sampai jadi taksub. Dia taksub. Jadi sebab itulah bagi saya, ukuran sekarang ialah kita mesti ada kecermatan. Terutama dalam isu-isu berkaitan dengan soal benda kiamat, Imam Mahdi seumpamanya. Jadi hasilnya bagi saya ialah balik kepada diri kita sendirilah. Yang mengukur di mana kita berada. Yang keduanya ialah kita kena ingat bahawa apa cerita sekalipun tentang hal yang pelik-pelik ini,
serahkan kepada orang-orang yang berilmu. Para ulama. Negara kita ada berapa mufti? 14 mufti. Betul. Saya tak pernah dengar lah mufti-mufti kita sebut secara terbuka, saya bermimpi Mahdi akan muncul minggu depan. Allahu Akbar. Kiamat akan berlaku di Yaman. Tak pernah lagi. Jadi maknanya kalau seorang title mufti, orang yang alim di kalangan orang berilmu tinggi, tak pernah bicara benda pelik-pelik. Tak kalau kita percayakan orang-orang yang pelik pada orang yang tak sepatutnya. Jadi bagi saya ini satu perkara kita kena perhati lah. Allahu Akbar. Tapisan itu, maka ilmu lah yang bakal membimbing kita ke jalan yang benar. Saya tak jawab lagi bahagian kedua tadi, soalan Puan Kak Zadi tentang soal pendakwaan. Kita simpan Ustaz, kerana kita ada pemanggil di talian pada ketika ini. Dengan izin Ustaz, kita raikan pemanggil. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Oh, nampaknya talian terputus. Tak apa, kita akan nantikan mungkin ada pemanggil yang berikutnya selepas ini. Kita raikan tentang soalan yang kedua sebelum kita tengok soalan yang berikutnya di Facebook tentang dakwaan tadi Ustaz. Yang ringkas sajalah. Sebab kita dalam isu-isu berkait dengan agama ini, tidak menjadi satu kesalahan dalam Islam untuk adakan isu pendakwaan. Sebab qadiyah cerita Islam mudah saja. Orang yang bersalah mesti dihukum. Betul. Itu kaedah agama. Orang berzina, sabit zina, dihukum. Siapa yang hukum? Ada pendakwa berlaku, ada hakim. Maka dalam agama Islam kita memang itu kaedahnya. Sebab itu sampai satu kaedah yang kita biasa pakai, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Orang yang mendakwa dia kena bawa, orang yang yang dakwa dia kena bawa hujah dia. Yang bersumpah orang yang menuduhnya. Itu ada unsur pendakwaan dan unsur jawapan. Jadi situ kata dalam agama kita tidak salah. Mesti ada enactment seumpama. Jadi kalau orang dia buat ajaran sesat, mesti ada pendakwaan. Betul. Orang mengajar benda tak kau dakwaan, maka itu sebahagian daripada ajaran Islam kita. Kalau tak ada pendakwaan, bermakna kita akan biarkan agama ini dirata begitu rupa. Betul. Menyebabkan benda palsu pun masuk, jahat masuk, tak boleh macam itulah. Jadi pendakwaan sebahagian daripada cara untuk menangani masalah semasa masyarakat. Betul. Sebagaimana golongan ejen pemecah belah rumah yang kita bicarakan pada pagi ini Ustaz, berita yang mengacaukan ini ada akta, antaranya akta hasutan yang mungkin berkaitan dengan apa yang kita kongsikan, yang kita bicarakan pada pagi ini. Jadi tolong berhati-hati, jangan sampai berlakunya tindakan undang-undang diambil terhadap mereka yang menjadi ejen pemecah belah rumah, terutamanya yang melibatkan hasutan ini. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan soalan menerusi sahabat Facebook kita. Sahziatul Sidik bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama soalannya, bagaimanakah bagi yang melakukan atau menyiarkan berita hanya untuk menarik perhatian dan menganggap hanya hiburan semata-mata? Ini kerana mereka bertujuan untuk bergurau senda. Dan yang kedua, bagaimanakah untuk menyampaikan sesuatu berita, lebih-lebih lagi bagi warga emas yang mungkin agak terkejut jika sebarang berita yang mengejutkan mereka dan takut jika berlakunya masalah kesihatan. Bagaimanakah untuk menyantuni, menyampaikan sesuatu berita kepada golongan sedemikian? Mohon pencerahan Ustaz. Syukran. Dua soalan cukup menarik. Pertama sekali, tidak ada sesuatu yang betul bermain-main dengan berita-berita yang tertentu. Ini bukan jenis at-tala'ub, iaitu bermain-main. Apakah kita boleh anggap satu berita yang jadi hiburan bercakap tentang hal orang? Dari Anas meninggal bagi contohnya. Ini banyak cerita dari Anas saya bagi contoh ni. Apakah itu satu benda yang boleh kita main-main? Sedangkan Anas seorang sehat walafiat, tak ada sejarah hospital. Tiba-tiba sebar berita meninggal, mengejut. Seronok-seronok supaya orang baca. Bombastik lah kita. Ini satu benda yang jahat dalam Islam. Satu benda yang Allah tidak akan Allah murka macam ni. Sebab bermain-main dengan satu benda yang tak patut, itu bukan keadaan. Dipanggil prank Ustaz, prank. Saya moral dia pun. Sebab tu saya kadang-kadang benda-benda yang frame macam ni, saya rasa kadang-kadang nak kena kawal lah. Biarlah mereka non-Muslim, orang Islam buat. Tapi orang Islam bukan kaedahnya. Sebab dia merencatkan banyak benda. Merencatkan jiwa orang. Orang tiba-tiba orang sakit hati dengan kita. Sakit hati dia menyebabkan hubungan berpisah. Jadi benda macam ni akan menularkan keadaan yang tidak baik. Jadi sebab itulah jangan main-main. Tak ada hiburan benda macam ni. Yang ada hiburan, benda-benda yang sifatnya simple. Contoh bersama kawan-kawan, itu tak masalah. Tapi kalau bentuk-bentuk yang kita kata hiburan, tak boleh lah. Yang keduanya tentang persoalan berkait dengan apa tadi? Warga emas, antara golongan yang mungkin terkesan bila kita siarkan berita-berita yang menakutkan. Soal kejiwaan lah. Sebab kadang-kadang warga emas ini ada orang yang dalam keadaan
ada kekuatan diri, boleh tengok berita mengejut sebabnya, tapi ada orang tak boleh. Sebagai saya ini soal kecerdikan kita lah. Betul. Kalau kita orang cerdik, kita menilai timbang apa berita ini boleh mengejutkan orang yang lebih tua pada kita, contoh berita-berita kematian contohnya. Jadi seorang anak kalau mak ayah dia kena faham situasi. Betul. Sebab ini saya rasa soal psikologi lah. Betul. Psikologi kena cerdik. Sebab kita bawa cerita yang pelik-pelik menyebabkan orang terkesima kerana tu, mati kerana tu pula, tak ada pasal-pasal. Betul. Jadi ini soal psikologi, kecerdikan tu mesti. Betul. Allahu Akbar. Baik. Jadi saya setujulah dengan Ustaz bagaimana Ustaz sebut tadi, tolong hentikan budaya-budaya prank dan sebagainya. Kita bergembira, seronok pula bila mana orang tu terkejut, lagi bertambah terkejut, lagi seronok pula kita. Jadi benda-benda yang perlu kita elakkan, dan cerita pasal bergurau semestinya ada garis panduan tentang gurauan sebagaimana yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, maka ikutlah dan juga teladanilah, insya-Allah. Banyak lagi akan kita kongsikan. Terus setia menonton Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan kisahnya kita masih lagi berbicara tentang pengajian hadis, berita yang mengacaukan, bersama dengan Fadil Ustaz Roslan Muhammad. Dan para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sekarang berada pada bulan Rabiul Awal. Dan kurang beberapa hari saya lagi Ustaz, kita akan meraihkan detik kita memperingati kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal keramat. Jadi sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua layak mendapat syafaat baginda di akhirat kelak. Allahumma ja'alna min ahli syafaati sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan berikutnya Ustaz, dengan izin kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita, Salah Rasik Cik Ci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah Al-Quran mendidik manusia supaya fatabayyanu, yakni selidik atau periksa dahulu sebelum mempercayai sesuatu perkara atau berita daripada mana-mana pihak? Mohon huraian ringkas daripada Ustaz. Syukran, biar tahu jangan keliru. Pertama sekali kita kena ingat bahawa Al-Quran sentiasa inginkan orang kita ni berjaya dan beruntung besar, sejahtera, selamat. Sebab tu bila datang Quran daripada surah Al-Hujurat ayat ke-6, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jelas bila mana Allah kata tabayyun, kena cari fakta, data, ada kepastian. Sebab apa? Sebab tak boleh kejahilan. Dia macam jahil bermaksud mendatangkan kemudaratan. Maka dalam Islam, Quran seolah menegaskan kepada kita bahawa kamu kena cerdik, kena bijak dalam menilai sesuatu demi keselamatan. Sebab bila kejahilan datang, dia jahil ni, Anas, dia dua makna sebenarnya. Jahil yang bersifat membinasakan, jahil sifat orang kata bukan binasa, tetapi jahil yang memberi kita keburukan. Kata ulama, bila ada kejahilan, banyak binasa. Orang jahil jadi jahat. Dia jahat, maksiat. Itu kaitan dia. Orang jahil, dia berkaum dosa. Bila dosa, neraka. Jadi sebab itulah maka dalam agama ini, bila Allah kata tabayyanu, supaya kita sejahtera. Kita pihak yang dengar berita sejahtera, yang bawa berita sejahtera, orang kita fokus sejahtera. Kalau tidak, kita akan jadi manusia bertelingkah, bermusuh umpamanya. Ini yang dikatakan sebagai cara Islam mengajar. Yang keduanya, dalam konteks yang sama, saya berpandangan bahawa Islam ini satu agama yang mengharmonikan kehidupan kita. Islam ini salam kesejahteraan, keamanan, kebahagiaan. Jadi nak kepada situasi aman. Islam tak pernah izinkan perpecahan, perbalahan, pertikaian. Tak ada dalam Islam. Yang ada ialah kedamaian. Kunu ibadallah ikhwana. Jadi kamu hamba Allah yang saudara, yang dekat dirapatkan, yang jauh diserasikan. Itulah Islam. Yang hitam kulit
bersatu dengan hitam kulit. Yang kaya sama miskin. Itulah Islam. Akhirnya kita akan tenang, bahagia. Tapi kalau tak ada tabayun, akhirnya berpisah, berpecah dan akhirnya bertelingkah. Wallahualam. Allahu Akbar. Berikutnya Ustaz, tentang berita yang mengacaukan ni, kita ada soalan daripada Muhammad Faizal bin Ahmad di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Sedikit masa dahulu heboh satu negara, berita pintu rumah diketuk dengan ketukan yang agak kuat dan menyeramkan di waktu malam. Bila dibuka, tiada sesiapa di luar, termasuk pemeriksaan melalui CCTV, tiada kelibat manusia yang dikesan. Cerita ini menyebabkan perasaan tidak tenteram kerana ramai yang mengalami situasi menakutkan ini. Adakah ini dikatakan berita yang mengacau? Sama ada benar atau sebaliknya? Wallahu ta'ala alam, ianya kekal misteri. Mohon komen Ustaz, terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Jangan biarkan hidup anda diselubungi misteri. Itu Ustaz, tagline Ustaz. Faizal, saya tak nak komen lah sebab saya pun tak pasti. Banyak sangat pandangan yang disebut tentang hal ini. Betul. Yang penting adalah kita boleh anggap sesuatu yang tak betul. Betul. Bila dibetulkan, dia mengacau. Betul. Sesuatu berita yang salah dikata benar, itu mengacau. Tak kira lah hantu ke manusia ke, yang penting adalah saya nak ingatkan satu perkara saja, tolonglah kita jangan jadi pengacau. Allah. Kalau kita pengacau, saya ingat kata-kata menarik daripada sahabat saya. Dia kata apa? Man namma ilaika namma alaika. Maksudnya, sesiapa yang datangkan hasutan kepada kita, akhir kita akan dihasut. Betul. Maksudnya ialah kita dalam hidup ini tak akan tenteram kalau ada orang cuba nak hasut kita dan mengacau kita. Akhir kita je pengacau kepada orang lain pula. Jadi saya taklah jawab detail apa yang Faiz tanya. Sebab itu serah kepada keadaan. Sebab tak berani, sebab cerita-cerita tu saya rasa banyak dia punya episod yang telah berlaku. Wallahualam. Saya teringat tu bila berlaku berita ataupun tular berita di musim ketuk pintu rumah ni, di perumahan kami Ustaz ada isu ataupun situasi orang tekal loceng rumah. Jadi kita pun ingatkan mungkin situasinya sama. Jadi akhirnya dapat tangkap seorang kanak-kanak yang dia suka main loceng pintu rumah orang. Jadi situasinya mungkin sama. Wallahualam, kita tak tahu. Dan itu mengacau biasa. Mengacau biasa. Bukan nama budak-budak. Mengacau berdosa kenapa tidak itu. Allahu Akbar. Dan menyebabkan situasi menjadi kacau. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi telah pun diselesaikan. Dan berikutnya Ustaz, soalan daripada sahabat Facebook kita nak raikan lagi dengan izin Ustaz. Al-Ali Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah hukumnya menurut agama Islam terhadap orang yang suka membawa berita-berita yang boleh mengelirukan orang ramai? Masih ada golongan yang tidak setuju dengan pengambilan vaksinasi COVID-19 dan menyebarkan berita-berita yang tidak sahih bagi mengelirukan orang lain. Apakah yang perlu dilakukan terhadap golongan sedemikian? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Ustaz. Dalam hal ini, saya boleh anggap ia berita mengacau juga. Walaupun dia bukan berbentuk dari sudut merapu, tetapi dia juga unsur berita mengacau dan mengacau. Sebab dalam soal pengambilan vaksin COVID-19 ini, disepakati ulama benda itu harus dibolehkan demi untuk keselamatan usaha kita. Jadi kalau ada orang cuba menafikan, bahkan bawa cerita yang pelik tentang fakta yang tak betul, data ini juga dianggap sebagai berita mengacau yang akhirnya fitnah pada orang. Orang dah nak ambil, tak jadi. Akhirnya ini bagi saya juga satu dosa. Sebab berita anda telah jadikan orang kacau perasaan, kacau jiwa. Sedangkan patutnya tak berlaku macam itu. Jadi janganlah kita berjabar fitnah yang tegar. Ini saya kata dalam bahasa saya ialah orang macam ni seolah dia tali menali kepada benda yang buruk. Saya tali menali lah. Jadi berpanjangan dosanya kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Semak sebelum sebar, klik dengan bijak, fikir sebelum bertindak. Itu antara kata-kata yang perlu kita sama-sama hayati dan juga renungkan dalam kita melakukan sesuatu perkara, terutamanya melibatkan berita yang mengacaukan. Dan ceritanya Ustaz, mungkin sedikit nasihat, mungkin ada perkara-perkara yang mungkin Ustaz nak kongsikan lagi dengan para penonton sebagai satu panduan kita bersama untuk topik pada pagi ini Ustaz. Baik, terima kasih Adik Anas. Ya, saya rasa ini terakhirlah dalam kita punya perbincangan pada pagi ini. Di mana tajuk kita berita yang mengacaukan. Kita fokus tentang persoalan dosanya kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana kacau dengan maksud kita bawa berita yang betul-betul dengan tujuan-tujuan yang jahat, menghasut, adu domba, fitnah, pemanas suasana keadaan. Ini semua merupakan benda-benda yang tidak diizinkan oleh agama
agama. Wala tuti' kulla halafin mahin hammazim masya'in binamim. Surah Al-Qalam 10-11. Allah terang jelas, jangan dekati orang macam ni, yang suka menghasut, yang suka buat fitnah, yang suka meracau. Nabi kata, Allah kata jangan dekati, jangan taati, patuhi. Baik. Yang keduanya ialah dalam isu ini dari Anas, kata ulama kita, orang biasa menghasut dia jadi tabiat yang buruk. Dia akan senang tengok orang susah, dia akan senang tengok orang dalam keadaan tak senang. Bahkan jiwa terasa senang hati tengok orang susah. Allah. Menyebabkan ketika dia merasakan bahawa benda-benda macam ini menggembirakan dia. Ini satu tabiat yang jahat, tabiat yang buruk, yang patut kita tolak ke tepi. Sebab itulah kata Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah, dia kata apa? Dia kata orang yang sentiasa melazimi benda-benda buruk, akhir dia akan jadi pemburuk ataupun orang paling buruk. Min aswa'in nas. Ini kita paling takut. Akhir bimbangnya kita mati tak sempat kita beristighfar, bertaubat kepada Allah. Kesan kita, hasutan kita, orang jadi rosak. Bahayanya kita di pada masyar. Itulah sebabnya datang hadis Nabi SAW tentang soal muflis. Betul. Muflis. Ya. Kaitan muflis dengan cerita ini memang dekat. Betul. Sebab Nabi kata apa? Datang manusia dengan bisiyamin wa zakatin wa salatin. Allah. Datang pada masyar dengan pahala solat, pahala sembahyang, pahala zakat, pahala ibadat, bawa dia. Tapi semasa dia hidup, syatama hadha, dia cela orang ni, wa qadhafa hadha, tuduh orang ni, dengan maksud meracau tu lah. Betul. Kata Nabi, pahala dia orang akan ambil, dosa orang dia akan pikul. Muflis di pada masyar. Ini adalah satu benda yang kita nak kena jauhi sama sekali. Betul. Apa nilai kita? Banyak pahala kita buat, yang sama kita buat dosa di pada masyar, dosa orang kita pikul, dan kita punya pahala sembahyang, puasa orang ambil. Kerana kita pernah pedarkan orang, hasut orang macam-macam. Jadi tuan-tuan, ini satu perkara kita tidak mahu berlaku pada kita. Jadi mudah-mudahan Allah jadikan kita selamat. Betul. Sebaik-baik kata Nabi ialah siapa orangnya, man kana yu'minu billahi khairan falyaqul khairan sebut. Siapa yang baik beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian jaga daripada bercakap benda yang baik. Betul. Bercakap benda yang buruk, maknanya lebih baik didiam. Falyaqul khairan, cakap baik atau yasmut. Itulah orang yang terbaik. Maka diam kadang-kadang menjadi pintu kepada keamanan. Bercakap banyak kadang-kadang pintu kerosakan. Betul. Wallahu a'lam. Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. Saya teringat kata seorang pujaga menyebutkan seandainya berbicara itu perak, maka diam adalah emas, Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Cantik sekali, Ustaz. Seandainya berbicara itu perak, maka diam adalah emas. Jadi berharga, Ustaz. Itu hadis lah tu. Betul. Sebab Nabi kata falikul khairan aw yasmut. Betul. Cakap baik ataupun diam saja. Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. Tak pasti, jangan kongsi. Dan berikutnya mungkin satu soalan terakhir kita boleh raikan, Ustaz, di Facebook Ismail Maisa. Macam tu pernah dengar nama ni, mungkin pemanggil kita Ustaz tadi, dia bertanya di sini pula, Ustaz, apakah kesan Islam melarang keras menyebarkan berita yang mengacaukan situasi seseorang melampaui batas dalam sesuatu perkara? Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Biar tahu jangan keliru. Dan ada satu lagi, Ustaz, mungkin untuk saya selitkan soalan Ustaz, tentang ada orang yang untuk marketing ataupun memasarkan produk dia melakukan sesuatu perkara yang mengacaukan orang lain semata-mata untuk melariskan jualannya, Ustaz. Sedikit penjelasan daripada Ustaz. Yang pertama sekali, kalau sampai orang terjejas perasaan moral kerana kita memaksa, itu tidak boleh dalam Islam. Sebab paksaan tidak boleh. Kalau dalam paksaan hukum akidah pun tak boleh paksa orang masuk Islam. Apalagi dalam paksaan benda yang barang saya ni barang terbaik, awak tak beli rugi besar. Itu satu benda yang tidak patut berlaku, dan itu boleh jejaskan emosi orang, perasaan orang. Dan bila orang nak marah, dia akan mungkin maki. Bila dah maki, dia akan timbul banyak masalah yang lain. Jadi kesan yang paling utamanya Tuan Ismail dalam bab ini adalah bila kita mengacau, kita akan jadikan kita beban dengan dosa, maka berdosa kepada Allah Azza wa Jalla. Satu, maka Nabi SAW dalam hadis sebut, Nabi kata apa? Inna akhwafa ma akhafu ala ummati kulla munafiqin aliman lisan. Nabi kata paling takut orang yang nampak baik tapi dia lidahnya penuh dengan munafik. Maknanya nampak baik tapi lidahnya berbicara benda yang kotor, yang keji, maksiat. Nabi kata aku paling takut. Ini kita kena jaga. Jadi mengacau ni tuan-tuan, satu jenayah besar Islam, menyebabkan orang susah kerana kita. Jadi hentikanlah saja adu domba, batu api, fitnah. Hentikan saja. Mudah-mudahan hati kita selamat
dan kita meninggal pun keadaan Allah redha, bukan Allah benci, Allah murka. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Fadil Ustaz, demikian antara kata-kata ataupun perkongsian yang cukup menarik untuk topik kita pada pagi ini, pengajian hadis, berita yang mengacaukan. Saya kira itu juga antara kesimpulan yang terakhir yang telah pun dikongsikan, dan kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memelihara dan juga memberkati kita, insya-Allah. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka as-salamata wal 'afwa wal 'afiyata. Amin ya Allah. والرحمة والبركة والتوفيق والعناية والمغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ارض عنا يا كريم يا منان يا مجيب السائلين. اللهم يا كريم إنك على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, jazakallah khair Fadil Ustaz Rasulullah Muhammad atas perkongsian yang cukup menarik untuk pagi ini. Kita di tenda Ustaz mendoakan semoga ataupun mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kesihatan yang baik kepada Ustaz, ditambahkan ilmu pengetahuan untuk Ustaz terus membimbing kami, terutamanya di tenda Ustaz pada masa akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengganjarkan kebaikan kepada Ustaz dunia dan juga akhirat. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan. Amin. Dan esok sebagaimana biasa jam dan juga waktu yang sama, para penonton terus kita bersama dengan Da'i Azrin selaku moderator dan juga Ustaz Mustafar Muhammad Suki untuk topik fiqh revolusi teknologi. Tajuk yang cukup luar biasa, sama-sama kita tonton dan juga kita war-warkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz. Jangan mencari yang sempurna, sempurnakan apa yang ada. Tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.